Namun, ketidakharmonian kaum masih berada dalam masyarakat kita. Dalam Malaysia Racial Discrimination Report 2021, ditunjukkan bahawa 7 jenis diskriminasi masih berleluasa, iaitu politik perkauman dan agama yang paling serius. Merujukan statistik ini, kes diskriminasi juga dijangka meningkat. Okey, sebenarnya semua rakan mestilah memahami kebaikan PLKN. Ia termasuk peningkatan perpaduan kebangsaan, pembangunan kemahiran kepemimpinan dan penghargaan terhadap warisan budaya. Contohnya, semasa program PLKN, peserta dari pelbagai latar belakang seperti seorang ketua dari Kelantan dan seorang ahli pasukan dari Sabah bekerjasama dengan rapat. Melalui latihan kepemimpinan, peserta dari Kelantan tidak hanya mengatasi cabaran tetapi juga membuat keputusan yang memberi impak positif kepada keseluruhan kumpulan. Pengalaman ini tidak hanya memperdalam pemahaman dan penghargaan terhadap pelbagai budaya negara, tetapi juga mendorong semangat perpaduan kebangsaan yang kuat. Mereka sedar tentang kepentingan bekerjasama mencapai maklumat bersama walaupun perbezaan yang ada. Ini mencerminkan bagaimana PLKN berjaya mengalahkan perpaduan kebangsaan, membangunkan kemahiran kepemimpinan dan menanamkan penghargaan terhadap warisan budaya yang kaya di kalangan pesertanya. Faham tak? Faham. Mengapa anda memohon pekerjaan untuk kerajaan ini? Saya ingin menjadi pegawai awam kerana saya terinspirasi oleh TN50. Aku percaya ini adalah cara bagi saya untuk memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara saya. Bekerja untuk kerajaan membolehkan saya menjadi sebahagian daripada inisiatif yang memberikan faedah kepada orang ramai. Dan saya ingin memberikan impak positif dengan berkhidmat kepada orang dan membantu dalam pembangunan negara kita. Okey, faham. Sebenarnya, TN50 ia mempunyai pelbagai kelebihan yang penting tu termasuk pemupukan perpaduan dan inklusiviti, pembangunan mempan dan kemajuan sosial dan peluang sama rata. Contohnya, seorang pengawal yang terlibat dalam dialog TN50 mempunyai idea untuk meningkatkan peluang pendidikan di kawasan luar bandar. Melalui inisiatif yang diusulkan, dia merangka program inklusif yang memastikan setiap pelajar, tanpa mengira latar belakang etnik, mempunyai akses yang sama kepada pendidikan terkualiti. Program ini dapat menyumbang kepada pembangunan mampan negara dan juga membantu menangani ketidakseimbangan sosio-ekonomik dengan memberikan peluang pendidikan yang setara. Dengan memanfaatkan teknologi untuk menyediakan platform pembelajaran dalam talian. Program ini tidak hanya merangkumi aspek pendidikan tetapi juga memajukan ekonomi setempat melalui inovasi. Melalui kerjasama pelbagai segmen masyarakat, termasuk pengawal tersebut, program ini bukan sahaja memupuk perpaduan, tetapi juga mencipta peluang inklusif yang membawa kepada kemajuan sosial. Bersama-sama, mereka berusaha mencapai maklumat bersama untuk meningkatkan hadap hidup masyarakat luar bandar dan memastikan semua rakyat Malaysia dapat menikmati peluang yang sama dalam bidang pendidikan. Adakah anda faham? Saya faham. Kamu tahu mengapa kita kena meraihkan merdeka bersama kat sekolah? Oh, kenapa?
Saya tahu kerana kita boleh meningkatkan perpaduan antara berbagai agama. Dengan ini, banyak rencana dipromosikan oleh kerajaan. Contohnya, Rancangan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Rencana ini adalah tentang merangkumi berbagai aspek seperti peningkatan kualiti pendidikan, pembangunan kemahiran, dan pengukuhan sistem pendidikan kebangsaan. Oleh itu, bila kita bercakap tentang kemerdekaan, pendidikan adalah kunci untuk membebaskan minda dan mengukuhkan bangsa. Dengan rencana pendidikan Malaysia yang mantap, generasi kita akan dilengkapi dengan pengetahuan dan kemahiran untuk bersaing di peringkat global. Tambahan pula, pendidikan yang berkualiti memainkan peranan penting dalam memperkukuhkan identiti kebangsaan dan memupuk semangat patriotisme di kalangan generasi muda. Dengan usaha kita yang gigih dalam menjadikan pendidikan sebagai keutamaan, kita pasti dapat melihat Malaysia menjadi lebih cemerlang dalam tahun-tahun akan datang. Kamu faham? Ya, faham. Kesimpulannya, Malaysia adalah negara yang terdiri daripada rakyat berbilang etnik, kaum, agama dan bahasa. Hal ini menyebabkan kes ketidakharmonian rakyat berlaku secara berleluasa walaupun perlembagaan Malaysia mengalahkan nilai penerimaan dan toleransi. Untuk membentuk dan membina peradaban majmuk pada hari ini dalam usaha memartabatkan perlembagaan, kerajaan telah menganjurkan program latihan khidmat negara TN50 dan Rencana Pendidikan Malaysia 2013 ke 2025 dalam usaha memartabatkan perlembagaan. Langkah-langkah tersebut diharap menambah baik situasi sosial defisit Malaysia. Bab kata ikan busuk mula dari kepala. Semoga kerajaan memperkenalkan dasar pragmatik dan produktif secara konsisten. Sekian, terima kasih.